أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Pendahuluan. Jadi sebelum daripada nak belajarkan ilmu ni, maka kita mesti kena tahu dahulu apakah pendahuluan kita nak belajar ilmu ni. Kita tahu maksud belajarkan ilmu ni, belajarkan kitab ni, barulah kita mudah faham, barulah cepat kita faham apakah dimaksud oleh musannif. Lalu tu musannif dia buat pendahuluan. Mesti nak belajarkan ilmu ni kena tahu, kena ketahui kan pendahuluan dia ni untuk apakah. Lalu tu kata musannif, ketahui olehmu, mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui olehmu, mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, bahawasanya ilmu tasawuf itu, ilmu tasawuf tepat pengambilan dianya al-ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kasih orang yang berihsan. Maka orang berihsan itu orang yang bertasawuf. Tu sebab tu dalam hadis Jibril tu, hadis Jibril yang mari soal bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. Maka Islam ialah fiqh, iman ialah usuluddin, yakni tauhid. Yang ketiga ihsan. Ihsan itulah dikatakan tasawuf. Lalu tu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang satu ilmu, satu pengetahuan yang diketahui dengan dia, dengan pengetahuan akan segala kelakuan hati. Ilmu tasawuf ilmu untuk memperbaikikan hati, nak tahukan sifat-sifat hati tu. Hadap mengetahui, diketahui dengan dia, dengan ini pengetahuan akan segala kelakuan hati, segala sifat-sifat hati. Sama ada kelakuan yang dipuji, sama ada kelakuan, sama ada sifat hati yang dipuji. Apakah sifat hati yang dipuji? Misalnya seperti merendah diri dan sabar. Merendah diri, tawadhu, dan sabar, tu sabarkan diri. Sifat merendah diri, sifat dipuji oleh Allah. Sifat sabar atas apa saja yang Allah Ta'ala ujikan pada kita, mesti kita lakukan sabar. Atau kelakuan jadi celah, kelakuan jadi celahkan dia oleh syarak, sifat jadi celahkan dia oleh syarak,
seperti dengki dan besarkan diri. Dengki, sifat hasad dengki, dan membesarkan diri. Maka kita tahu kan kelakuan jadi celah ni untuk kita nak buang, untuk kita nak bawa keluarkan pada diri kita. Kita tahu kan kelakuan jadi puji itu untuk kita nak guna dan pakai, dan kelakuan jadi celah itu kita nak buangkan pada hati kita, tak payah ada ke dalam hati kita. Maka kalau ada sifat ni dalam hati kita, mestilah kita akan binasa. Dan manusia pun tak suka pada kita. Bukan Allah Ta'ala sahaja tak suka, manusia pun sama juga tak suka. Bagi orang yang ada sifat dengki, bagi orang yang ada sifat membesarkan diri. Tu kitab, tu ilmu tasawuf. Yang kedua, dan ada pun faedahnya, faedah ilmu tasawuf, yakni kegunaan ilmu tasawuf. Maka menyampaikan dia apa? Maka iaitu faedahnya, faedah ilmu tasawuf, menyampaikan ia ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati, menyampaikan dia ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati daripada yang lain pada Allah Ta'ala. Mengkosongkan hati, membuangkan hati, mengkosong daripada yang lain pada Allah Ta'ala. Lain pada Allah Ta'ala kita tak payah masukkan dalam hati kita, bahkan biar adakan Allah Ta'ala dalam hati. Barulah sifat kecelaan tidak masuk dalam hati kita. Apabila Allah ada dalam hati, Allah zahir, Allah batin. Allah zahir, Allah batin. Tidak ada benda yang lain. Maka lain pada Allah Ta'ala ni bukan mestinya makhluk, bukan mesti kita kata piti, bangunan, kekayaan, bukan macam tu. Lain pada Allah Ta'ala, pahala tidak ada dalam hati, syurga tidak ada dalam hati, neraka tidak ada dalam hati, azab kubur tidak ada dalam hati. Yang ada dalam hati dia ialah Allah. Setiap perkara yang dia buat amal, dia berkehendak kepada keredaan Allah. Dia tak ada tujukan pada pahala, dia tak ada tujukan pada syurga, dia tidak takutkan pada neraka, dan dia tidak takutkan kepada azab-azab kubur. Itu faedah dibelajarkan ilmu tasawuf. Maka apabila lain pada Allah dah kosongkan dalam hati kita, maka ketika itulah kita timbul Allah. Kita ada Allah dalam hati. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang takutlah akan Allah, yang bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala akan buka bagi dia pintu kelawasan. Allah Ta'ala akan menjadi dia pintu kelawasan, rezeki, keselamatan, semua Allah Ta'ala bagi kat dia. Bila? Ketika Allah dalam hati dia. Lain pada Allah tidak ada. Tu ilmu tasawuf, faedah dia. Dan menghiasinya ilmu tasawuf ni dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Menghiasi ilmu tasawuf akan ampunya hati, akan tuan hati dia, akan seorang yang pandai ilmu tasawuf ni menghiasi dengan memandang, dengan menilik kepada Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam, Tuhan yang memerintah sekalian alam. Dia tak ada tilik dah benda lain, hanya hati dia dihiasi dengan Allah, sehingga tiap-tiap perkara yang dia nampak, dia sebut Allah. Dia tengok kapal atas langit, dia nampak Allah. Tengok bintang, tengok matahari, dia nampak Allah. Semua kehidupan dia nampak Allah, kerana Allah yang memerintahkan sekalian alam. Seperti firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Allah Tuhan yang memerintahkan sekalian alam. Tu Allah. Setiap benda yang dia tengok, yang dia tilik, yang dia nampak, yang dia lihat pada bukit, nampak Allah. Lihat langit pada Allah. Lihat ada penyakit pun nampak Allah. Lihat semua perkara yang ada atas muka bumi, atas dunia ni, dia nampak Allah.
Maka apa ke mana Allah? Nampak Allah ialah nampak rahmat Allah, kudrat Allah, ilmu Allah, hikmah Allah. Nah, dia nampak macam tu. Nampak kudrat Allah, iradah Allah, ilmu Allah, rahmat Allah, hikmah Allah. Tu nampak Allah. Tu menghiasikan dalam badan dia, dalam tubuh badan mana pada Allah. Kalau semua yang dia lihat, yang dia apa sentuh tadi, nampak Allah yang mengatasi. Tu faedah ilmu ni. Bukan kat lain dah. Tu faedah ilmu tasawuf. Bukan faedah tasawuf kita dapat bahas-bahas, dapat balaskan dengan orang, itu tak payah. Tu. Karena tasawuf ni dia hitam ikat diri, dia lihat ikat diri, dia tak lihat ke orang lain. Masih lihat kat diri dia, macam mana keadaan dia dengan Allah, macam mana kedudukan dia dengan Allah, hati dia dengan Allah, perbuatan dengan Allah, mata dia Allah Ta'ala bagi, dia tengok ke apa, kaki dia pergi ke mana, fikiran dia fikir apa, semua tu Allah. Tu yang kedua, faedah dia. Yang ketiga, dan ada hantaran ilmu tasawuf, maka iaitu hantaran tasawuf, perkara yang dihantarkan untuk tasawuf ni untuk apa? Iaitu hantarannya, maksudnya hati manusia, baikikan hati manusia, mencantikkan hati manusia daripada pihak kelakuan, daripada pihak sifat yang datang kepadanya, kepada hati manusia. Itu hantaran dia, hati manusia. Apa sahaja kelakuan sifat yang datang kepada dia tu, ada. Apa sifat datang dari kita? Kalau datang sifat dengki, maka fahamlah itu sifat yang dicelakan oleh syarak. Kalau datang ke sifat kasih pada Allah, maka beritahukanlah bahawa itu sifat yang dipuji oleh syarak, yang dipuji oleh Allah. Apakah sifat yang datang pada kita? Kemudian hantaran tasawuf ni hati manusia. Masuk ke hati manusia tu segala sifat yang dipuji oleh Allah. Sifat lambat marah, sifat lemah lembut, tu sifat marah kerana Allah, kasih kerana Allah, marah kerana Allah. Bukan kasih kerana dunia, marah kerana dunia, bukan. Tu. Yang ketiga. Yang keempat, dan ada pun hukumnya, hukum ilmu tasawuf. Maka fardu ain, maka iaitu hukum ilmu tasawuf ni fardu ain. Wajib di atas diri seorang, sama ada laki-laki atau perempuan. Fardu ain atas tiap-tiap yang berakal. Sebut yang berakal, hendak mengeluarkan yang tidak berakal. Apa? Iaitu yang bodoh dan yang gila. Orang gila dan bodoh tak payah tahulah ilmu tasawuf. Tapi apabila lah kita ada akal, akal kita masih berjalan, maka beritahukanlah, kata mengetahui ilmu tasawuf tu fardu ain. Tiap-tiap yang berakal, lagi sampai umur, lagi balik, itu hukum belajar ilmu tasawuf. Bermaknanya kalaulah kita tak tahu ilmu tasawuf ni, hukum dia berdosa. Tak tahu hukum dia ni, tak tahu tasawuf ni, maka tasawuf ajaran ke apa? Biarkan ada sifat tawaduk, biarkan tak ada nak kenamo, tak ada nak menunjuk-nunjuk, tak suka tunjuk-tunjuk pada orang. Tak suka ambil nama, macam-macam lah tasawuf ni. Suka duduk seorang, tak payah duduk ramai-ramai, duduk seorang pun cukup dah. Aku hidup dengan Allah, aku tak payah hidup dengan makhluk. Tu. Dan kelima pula, dan ada tempat ambilannya, tempat ambilnya mutasawuf, maka daripada Quran yang mulia. Tempat mengambil tasawuf ni daripada Quran yang mulia. Ngapa? Duduk dalam juzuk yang kelima. Duduk dalam juzuk yang kelima. Tu.
nak dapat tasawuf kena 3 kali beriman, 3 kali ihsan. Dalam ayat tu dia sebut berkenaan tasawuf. Nanti kita datang bawa ayat tu semula. Ayat tu memang payang juga. Dan hadis Nabi SAW, hadis Nabi tu tepat ambilan tasawuf daripada hadis Nabi SAW. Sahabat bertasawuf, Nabi kita bertasawuf. Tapi masa tu ilmu tasawuf tidak ada. Nama ilmu tu tak ada, tapi kehidupan mereka bertasawuf. Maka siapakah yang letakkan ilmu tasawuf? Ialah Syekh Junaid yang letakkan ilmu tasawuf. Maka dialah yang mengarangkan tasawuf awalun. Mula-mula sekali Syekh Junaid. Yang pakai tasawuf mula-mula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tu. Dan adapun nama ilmu ini, maka ilmu tasawuf, maka iaitu ilmu tasawuf, tu nama dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud tujuan daripada ilmu tasawuf ini membersihkan segala anggota yang zahir. Tu. Itu dikatakan tujuan daripada ilmu tasawuf itu, membersihkan segala anggota yang zahir. Apakah anggota zahir? Dan membersih daripada segala perbuatan yang keji. Itu ilmu tasawuf. Membersihkan segala anggota yang zahir daripada membersih daripada segala perbuatan yang keji. Maka apakah anggota zahir? Lagi keratan dia tafsir. Anggota zahir itu apa? Pasal apa tu untuk bersih? Supaya ada menyampaikan kepada membersihkan hati. Supaya adalah ilmu tasawuf ni menyampaikan kepada membersihkan hati, ataupun supaya adalah anggota yang zahir. Supaya adalah yang anggota zahir ni menyampaikan kepada membersihkan hati. Zahir membersihkan segala anggota zahir daripada segala perbuatan yang keji. Pasal apa membersih? Supaya ada anggota yang zahir menyampaikan kepada membersihkan hati. Apabila zahir bersih, maka yang menyampai berjerat bang. Berjerat masuk dalam hati. Nak bersihkan hati, awalnya kita bersihkan hak zahir dulu. Zahir dahulu kita bersihkan. Mesti zahir, hak zahir kita bersihkan daripada segala kecelaan. Maka pakaian, tutup aurat. Kalau bercakap, tidak bercakap sia-sia, tidak mengupak, tidak memakikan pada orang. Tu zahir. Mata kita tak tengok pada benda yang diharam, tak tengok kepada apa benda haram, tak suka tengok kepada aurat. Banyak lagi lah kita pantang benda zahir tu. Maka diri kita bersihkan benda zahir, ia berjerat masukkan dalam hati. Supaya ada anggota yang zahir menyampaikan kepada bersihkan hati. Membersih ta'alluq pada membersih daripada segala sifat kecelaan. Sifat celah seperti kasih, pasti pomok, lobokan dunia, kasih dunia, dengki, besarkan diri, perasaan heran, ada sifat ujub, sifat perasaan, sifat masa dia kena, sifat ananiyah, macam-macam lah, banyak lagi pada segala sifat kecelaan. Akan tetapi nak bersihkan sifat kecelaan dalam hati kita, mesti kena bersihkan zahir dahulu, barulah dia dapat bersihkan hati. Apakah zahir? Tengok zahir. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Dikehendaki dengan segala anggota zahir itu 7 anggota.
Gapo yang kata? Pertama mata. Jangan macam mati tu. Mata itu anggota zahir. Dan kedua telinga. Dan ketiga lidah. Dan keempat perut. Dan kelima farjun, farak. Sama ada hak laki atau perempuan. Sama ada hak yang laki-laki atau perempuan. Dikatakan farak semua. Akan tapi yang buat istilahkan oleh ulama, sebut kata farak itu hak perempuan, zakah hak laki-laki. Itu istilah ulama. Tapi asal farjun, farak ni sama ada laki-laki atau perempuan. Asal mana farak ni mana lubang. Maka apabila hak perempuan tu zahir lubang dia, ulama buat istilah farak tentu pada hak perempuan, zakar tentu pada laki. Akan tetapi asalnya hataran dia ialah farjun, kena mana suatu kemaluan lelaki atau perempuan. Tu sebab dia kata kalimah farjun. Kata farak je, zakat tak kena ni kata ni. Aku tak masuk tino je. Dah masuk semua. Dan keenam dua tangan kanan kiri. Dan ketujuh dua kaki. Maka inilah anggota zahir. Nak bersihkan hati kita ni mesti kena jaga zahir yang tujuh ni. Dapat jaga zahir yang tujuh ni, hati kita bersih. Hati kita bersih lalu dah. Maka kata dia, dan hendaklah engkau, hei mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ya Allah akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Allah Ta'ala bagi kepada kita banyak benda nikmat yang besar-besar. Apa ke nikmat besar-besar? Dan iaitu nikmat yang besar-besar segala anggota engkau. Semua anggota engkau yang telah bagi ni, ini dikatakan nikmat hak besar. Maka kita jagalah nikmat Allah Ta'ala bagi ni. Bila Allah Ta'ala menarikkan nikmat dia, susahlah kita. Kita ada mata, tengoklah benda yang baik, tak payah tengok benda tak baik. Nanti satu hari Allah Ta'ala tarikkan mata balik, maka habislah penglihatan kita. Allah Ta'ala jadi telinga untuk dengar ke benda baik, jangan dengar benda tak baik. Satu hari Allah Ta'ala tarik ke pendengaran kita, maka kita tu kita rasa sesal sehabis-habis sesal. Itulah anggota yang paling besar segala anggota engkau tu hak bagi ni. Bahkan mata sebutir ni, adakah kita sanggup tukar dengan piti sejuta? Ku nak beli mata sebiji, ku nak bayar sejuta, adakah nak bagi? Tak nak buat gapo duit sejuta ya tu. Duit 10 juta, tak 100 juta tak say lagi. Nak tukar dengan mata sebiji. Itu nikmat Allah tu, besar-besar nikmat. Kaki pula lagi, tangan lagi, semua banyak anggota tu. Tapi apabila duduk kat kita ni, kita tak rasa besar. Dia kita guna dia tak ada herau. Guna ke mana-mana pun tak ada herau. Tak ada mengheraukan. Tapi satu kali Allah Ta'ala tarik balik nikmat dia, ketika tu kita rasa sayang. Sayanglah jari aku, putus dah lah. Kau ada tu tak jaga dia. Tu. Segala anggota engkau, anggota mana? Yang wajib atas engkau memeliharanya segala anggota engkau dan mensyukurkannya segala anggota engkau. Wajib kamu kena jaga. Wajib kamu mesti kena jagakan anggota kamu dan mensyukurkan anggota kamu ni pada Allah Ta'ala. Banyak mana pada makhluk Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak bagi kaki pada dia. Allah Ta'ala bagi mata tapi tak bagi telinga. Ada setengah orang tu bagi tubuh satu je, tapi orang tu kepala dua putih, dua biji kepala, duduk melekat sekali. Kaki dua tapi tubuh dua. Patutnya kaki 4, tubuh 2. Tak, tubuh 2, kaki 2 je, kepala 2.
Ya tengok banyak lagi lah. Maka di situlah mesti kita bersyukur terhadap Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala bagi anggota kita sempurna. Misalnya hidung kita ni kiranya pergi belok, marah kita. Tu. Lalu tu, maka jika tiada melihara engkau akan dia, akan segala anggota engkau, apabila kamu tak jaga dia, tengok kamu jaga dia, jangan pergi kepada jalan yang Allah Ta'ala tak redha, jangan pergi ke jalan yang Allah Ta'ala murka, itu jaga dia. Jaga anggota ni bukan masuk baja, masuk air, bukan tu, bukan bamrung wig dia. Kita nak faham, kata jaga anggota ni mesti kita makan makanannya sedap, jaga dia, kita tidur kita pakai krim, pakai apa, pakai bau-bauan, tidur sedap, bukan macam tu. Itu tak ada apa. Jaga macam mana? Jaga jangan gunakan anggota kita ni kepada jalan yang Allah Ta'ala tidak suka. Pasal apa tu? Mesti kan pasal apa? Maka jika tidak pelihara engkau kan ya, kalaulah kamu tak jaga ke anggota tadi, nescaya selagi jadi saksi, selagi mana lagi akan jadi saksi tu, selagi yakni lagi akan jadi saksi semua anggota engkau tu atas engkau sendiri. Bila kau jadi saksi? Pada hari kiamat. Hari kiamat nanti dialah akan jadi saksi di atas kita. Kata kita pergi kat mana, duk buat apa, semua anggota kita yang kita lihat hari-hari ni, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, semua ni akan bakit kita jadi saksi. Allah Ta'ala bagi anggota ni boleh bercakap, mulut kita tertutup tak boleh cakap. Mana dalih? Seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat rakam 65. Selalu kita baca, tapi dia tak tahu makna, tak apa, jenera baik. Dia tahu maknanya, Masya Allah, gitu lalunya. Apa artinya? Pada hari kiamat mencap oleh Allah Ta'ala, apa mencop oleh Allah Ta'ala, yakni menteri oleh Allah Ta'ala. Itu mencop. Ni cop bahu. Tu. Nah, macam kita nak masuk sepadang, Thailand nak masuk Malaysia, Malaysia nak masuk Thailand. Ada cop dia. Pop, tu cop. Menteri. Cop, pop. Mencap oleh Allah, menteri oleh Allah atas segala mulut mereka itu. Asal ayat ni turun kepada al-kafirun atau al-mujrimun, segala orang-orang yang berdosa. Bagi mereka yang berdosa, maka Allah Ta'ala menterikan mulut-mulut dia. Apa ke mana mencapkan segala mulut mereka itu? Artinya menegah ya Allah akan segala mulut mereka itu tu, menegah daripada bercakap, mana mulut tak boleh nak cakap. Mulut dia tak boleh nak cakap apa-apa, tak boleh nak kata apa-apa, kerana sudah dimenterikan, mengkhatamkan pop ni, tak boleh. Apabila mulut dikunci, tak boleh cakap, berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu. Tangan kita pula cakap ni. Mulut pasal apa? Boleh Allah Ta'ala kocikan mulut? Kerana mulut ni suka berbohong. Mulut ni suka berbohong. Nah, tak boleh hasil berbohong. Ada juga berbohong pun hak boleh. Boleh terjalan tauriyah. Tauriyah ni mana kita cakap macam ni, tapi hati kita niat macam lain. Tu hati kita niat macam lain, tapi mulut cakap macam ni, hati kita niat macam lain. Dia mau tanya kita, kamu curi ke ayam aku? Tak.
Bila tak ada ambil, tak ada curi. Maka hati kita niat kemarin tak ada curi, hari ni curi. Tu tauriah. Dosa kan? Tak dosanya tu. Mau ambil ke ayam? Dah ada. Tobat ada ambil. Sumpah tu. Tobat. Wallahi. Aku tak ada ambil. Hari ni marah kau ambil. Tu. Itu panggil tauriah. Paling kata Muhammad, la ilaha illallah, kita tak ada ambil kacau dah. Kan ledak kan. Masalahnya ni. Wang, ada ambil tak ada ambil apa? Hari ni marah kau ambil. Tu. Kalau ditanya lagi, bila pun tak ada ambil dah. Tu. Bila tak ada ambil. Tahu bila-bila apa? Dia tak jawab aku. Tahu bila-bila aku tak ada ambil. Hati yang niat. Maka macam tu panggil tauriah, tidak berdosa cakapan dia. Tu. Tak ada berdosa cakapan dia macam tu. Dia cakapan kena cidik juga tu. Kalau orang tanya tu tak ada cidik. Kalau orang menanya tu cidik, sudah kita nak lari tak boleh juga. Tu, lari tak boleh juga tu. Tu tauriah, cakap macam lain, hati niat macam lain. Itu tak berdosa. Tak berdosa macam tu. Tu mulut tak ada cakap. Kerana mulut ni banyak bohong. Berkata-kata Allah Ta'ala pada hari itu tu, pada hari kiamat tu, oleh segala tangan mereka itu. Semua tangan ni cakap. Dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu. Mensaksi dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan barang di dalam dunia. Mulut kunci. Semua anggota kita cakap. Allah Ta'ala tanya, hari sekian-sekian mungkin mau pergi ke mana? Mulut dah dia nak jawab. Tapi kaki kata, aku pergi situ, aku buat tu. Tu. Tangan kata pergi situ sini, buat tu buat ni. Kaki kata, ya, aku nak saksi. Kata dia pergi sungguh. Semua anggota yang jadi baik dengan kita sekarang ni, ikut kita buat apa. Tangan akak tangan. Tu kata, tu kata. Ni anggota kita semua sekarang ni kawan baik dengan kita ni. Tapi sampai hari kiamat, semua anggota yang duduk sekali dengan kita ni semua deraka pada kita. Deraka pada kita kalau kita tak bertaubat. Tu dia. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia tiap-tiap anggota dengan kejahatan yang keluar daripada tiap-tiap anggota. Yang manakah anggota yang kerjakan kejahatan, maka semua anggota yang kerja kejahatan Allah Ta'ala bagi izin kepadanya untuk bercakap. Cakap sekian. Kalau kita buat benda baik, alhamdulillah. Abdullah, dia tanya, masa pukul sekian, pukul 5 pergi ke mana? Aku naik motor pergi belajar, pergi mengaji, pergi semayang. Semua yang jadi saksi. Tu. Abdullah, Khadir. Khadir pula. Semalam pergi ke mana? Maka tangan jawab, pergi mencuri. Kaki nak saksi. Ya, betul, aku saksi. Nak lari tak boleh. Itu keadilan Allah Ta'ala terhadap hamba dia. Dia tutupkan mulut, bagi ke anggota lain tu bercakap pula. Kerana mulut ni banyak berbohong. Banyak bohonglah mulut ni. Dan firman Allah Ta'ala lebih-lebih lagi dalam pasal malam. Baju yang beli tu seria je sekolah. Satu lah tu seria je. 10 kop. Tapi jual 100, 10 ringgit jual. Kamu yang tanya, abang bertawar sikit tak boleh ke? 5, 8 ringgit. Lama sikit dia. Tak sikit lah apa ni. Tak banyak ni lama. Tu. Mulut ni pandai Allah. Sebab tu Allah Ta'ala koci bob itu. Tu. Dan firman Allah Ta'ala surah Fussilat ayat rakam 22. Wa ma kuntum tastatirun an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya,
dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia ni bersembunyi pada ketika mengerja kejahatan. Takkah muduk tah dunia hari tu musuh-musuh membuat kejahatan, duk sorang ya. Nah, duk sorang buat kejahatan, duk minum ke, duk cakap mengorak ke, duk sorang, duk mengorak. Sorang, tidakkah? Dan tiada ada kamu, dan tiadakah adakah dia, tiada adakah kamu dahulu di dalam dunia tu bersembunyi, bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu. Kamu sembunyilah, kamu menusuklah, akan tetapi yang menyaksikan atas kamu telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut itu. Kamu sembunyi bolehlah duk sorang atas dunia, tapi kamu tak dapat sembunyikan daripada telinga kamu, kerana telinga kamu masih dengar. Kamu tak dapat sembunyikan, tak dapat menusukkan daripada mata kamu, kulit kamu. Kamu tak dapat sembunyi tu. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut. Apa saksi tersebut? Yakni telinga, segala telinga dan segala mata dan segala kulit. Malaikat boleh sembunyinya dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Jadi sekaligus malaikat dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali, yakni sekaligus, dengan serta-merta. Ketika itulah kita boleh sembunyikan. Kalau kita masih kerjakan benda yang tak baik, benda kejahatan, maka telinga kita tahu, mata kita tahu, kulit kita tahu, semua ketahui semua. Malaikat kita dah tinggalkan semua kejahatan sekaligus, semua berserta. Pasal apa? Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya, telinga, mata dan kulit. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya, tiada berpecek semuanya. Ada. Semuanya apa? Segala telinga dan segala mata dan segala kulit tu tiada bercerai daripada manusia. Tak bercerai tu pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Kita pergi ke mana bawa telinga sekali, kita pergi ke mana bawa hidung sekali, bawa mata sekali, bawa kulit sekali. Kita tak boleh berpisah dengan kulit mata kita ni, mata telinga tak boleh berpisah, sama. Tu dia. Dan tiap-tiap tempat kita pergi selagi tiap-tiap tempat tu tak boleh bercerai daripada manusia pada tiap masa dan tiap tempat. Habis kat tu. Selagi, yakni lagi akan menyebut, selagi menyebut hamba, yakni lagi akan menyebut oleh hamba akan 7 pasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Apa anggota 7 tersebut? Iaitu mata, telinga, lidah, perut, farak, 2 tangan, 2 kaki. Maka musannif akan sebut, buat satu persatu dengan sebut faslun. Lalu tu musannif kata pertama, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Ada padanya pada kitab yang pertama, ada padanya pada kitab yang pertama 7 faslun. Ada 7 fasal. Dia bagi buat satu nak carakan mata kita lagu mana. Kita nak retah mata kita hadap kok mana. Mata kita nak merentah dia hadap kok mana. Lalu tu kata dia faslun. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Jangan baca mati, jangan baca mat, baca mata. Pasal siang panggil apa? Ta, mi song ta.
Tu. Mujur jadi mata. Tak ada mata nak berjalan macam mana? Kata apakah gunaan Allah Ta'ala bagi pada mata kita? Buat tengok apa? Kata dia, ketahui olehmu, hei mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia ke mata engkau itu oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Allah Ta'ala buat biji mata pada kita. Pasal apa Allah Ta'ala menjadikan mata untuk kitanya? Bagi engkau, ini untuk engkau, kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Bukan saja-saja dia jadi mata bagimu tu. Dia jadi mata sana tu bukan saja-saja, bukan sia-sia. Nah, mata suruh tengok kitab tu, bukan suruh tengok lain. Tu mata. Nah, ni dia weh. Kerana betul hikmat Tuhan jadi. Jadi ke Allah Ta'ala mata akan mata, hikmatnya kerana memelihara beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maka setengah daripada segala faedahnya, faedah mata yang bangsa akhirat, berarti baik. Apakah faedah mata bangsa akhirat? Memandang kepada langit. Tengok dah langit, keluar pada balai, keluar pada masjid, kepala kita melengok naik ke atas. Selalu kita hintai, kata kita mentilik kepada langit supaya kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan matahari, tengok matahari. Allah Ta'ala jadi pagi-pagi matahari cerah, alhamdulillah. Bila masa Allah Ta'ala tak menaikkan matahari, macam mana aku duduk atas dunia ni? Allah Ta'ala naik hari-hari matahari, hari-hari. Ni satu hari Allah Ta'ala tak menaikkan matahari, macam mana kejadian kita? Nak duduk tak kena lah, nak duduk tak boleh lah. Ketika itulah baru kita tahu kata dekat dah nak kiamat. Learning ni sekarang ni kita tengok matahari naik, sebelah naik ni kita tak ada berasa pun, tak pernah tengok pula tu. Tak pernah tengok matahari sebelah naik. Satu hari matahari naik sebelah jatuh, sebelah balik kiblat ni, ketika itulah kita rasa rusing tu. Masya-Allah, matahari naik sebelah jatuh dah weh. Tu habis cara taubat kita, istighfar kita, menangis kita, keluar air mata, keluar darah, keluar nanah, habis air mata, habis darah, kering darah. Allah Ta'ala tak terima dah ketika tu taubat, istighfar tak terima dah. So tengok matahari dan bulan, sama juga bulan. Lalu kita tilik bulan, nampak kekuasaan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, hikmah Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Dan bintang dan lainnya lain pada langit, matahari, bulan, bintang. Apa? Bukit, bumi, air terjun, hujan, banyak lagi Allah Ta'ala bagi kita tu tengok. Pasal apa? Kita mana-mana tu untuk apa? Supaya berdalil engkau dengan dia, dengan memandang itu. Supaya berdalil engkau dengan dia, dengan memandangkan kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang tu, atas ada Allah Ta'ala, dan atas keasaannya Allah Ta'ala, dan atas kuasanya Allah Ta'ala, dan atas rahmatnya Allah Ta'ala, dan atas hikmah Allah Ta'ala, dan atas ilmu Allah Ta'ala. Banyak tu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita tengok benda tu, nampak kekuasaan Allah, nampak keasaan Allah. Allah Ta'ala tu satu. Nampak Allah Ta'ala tu ada, nampak Allah Ta'ala tu sedia. Nampak semua sifat-sifat 20 yang kita sedang belajar pada hari ini. Itu kita lihat pada makhluk. Allah Ta'ala mata kita tengok benda tu untuk fikirkan pada Allah. Tu dia. Itu
digunakan mata kita. Tu faedah dia yang masa akhirat tu. Dan setengah daripadanya dari faedah mata yang masa akhirat melihat akan Quran. Kita nak baca tak pandai, maka mata kita tengok Quran. Dengan tengok Al-Quran, satu kali Quran dihapus tulisan, kok dia tu dihapus. Sebab tu Quran kamu kena usaha baik-baik, usaha cepat boleh. Satu hari Allah Ta'ala akan hapus tulisan Quran, tinggal kertas putih. Ketika tu habis. Bukan tulisan Quran dalam kertas saja dah, dalam hati kita pun tak ada dah. Bila? Pada masa matahari naik sebelah, balik jatuh, naik sebelah balik kiblat. Ketika tu Fatihah kita tak ingat dah. Quran tak ada isi, ada kertas saja. Nak baca Fatihah tak boleh. Sekarang lah ni kita baca Fatihah macam mana sekalipun kita dapat baca, tapi satu kali kita tak akan boleh baca Fatihah ketika matahari naik sebelah jatuh. Apabila Fatihah kita tak ingat, doa tak ingat, macam mana nak doa dengan Allah Ta'ala? Nak doa nak kata apa dengan Allah? Nak istighfar tak tahu dah. Habis ilmu Allah Ta'ala hapus. Terkejut matahari naik sebelah balik, jatuh balik kiblat. Macam orang terkejut rumah terbakar pun, rumah berlaku kebakaran tu pun habis dah, lupa habis dah tu pun. Ni terkejut matahari naik sebelah balik kiblat, habis cara. Fatihah tak boleh baca, istighfar tak boleh baca, tasbih tak boleh baca, duk kena lain dengan matahari. Maka kita ingatlah otak kita boleh cakap berilmu, Allah Ta'ala isi masuk. Bukan hak kita, bukan hak kita ilmu. Allah Ta'ala isi masuk dalam otak kita, dapat ingat, dapat bercakap dengan ilmu. Itu Allah. Itu dia. Dan melihat akan jalan kepada masjid, melihat akan jalan pergi kepada masjid, itu Allah Ta'ala bagi mata. Dan kepada tempat menuntut ilmu, melihat kepada jalan, dan kepada tempat, melihat kepada tempat menuntut ilmu, jalan untuk pergi dan tempat menuntut ilmu. Itu faedah Allah Ta'ala jadikan mata. Dan setengah daripada faedahnya, faedah mata yang bahasa dunia pula. Tengok faedah mata bahasa dunia, melihat perusahaan engkau, melihat kerja engkau, dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Apa yang menyakiti? Misal seperti jatuh rumah ataupun rebah terjatuh. Takut jatuh, takut rebah. Nak lihat kerja kita buat apa kerja? Kerja apa? Noreh, nego apa? Atau mata yang terguna. Melepaskan kau dari menyakiti apa? Jatuh, rebah turun. Rebah terbalik turun. Dan berpelaga, berlaga di aksiden. Bang. Apa yang tak ada mata. Ada lagi kita katanya misal seperti jaga pada benda bisa-bisa. Banyak lagi lah jalan pada mata itu bahasa dunia. Dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripadanya ada mata, tiap-tiap melihat yang haram, tiap-tiap melihat perkara yang haram oleh syarak. Apa yang perkara yang haram, kita pantankan mata kita, tak payah lihat. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya, isteri seorang. Kenapa ke musannif misalkan melihat perempuan ni, tak misalkan yang lain? Kerana perempuan ni sebagai syahwat bagi lelaki, dan lelaki sebagai syahwat bagi perempuan. Dua ni macam minyak dengan api, tak boleh break namna tu. Tak boleh break tu. Lepas gidah hundur kelik balik. Iya saat ni jangok peraklah hundur balik. Gustai kelik mula. Tengok siapa dia. Tu.
Melihat perempuan yang lain pada isterinya, isteri seorang, dan sahaya seseorang, dan mahramnya mahram seorang. Kalau terlihat tak apa. Melihat ni mana kita segelainkan tilik kat dia. Nah, sekelain hati tilik kat dia, mata tengok. Oh. Tu, tengok kat dia lain pada isteri. Kalau isteri biarlah tengok beberapa kali sehari pun. Sahaya ikutlah hamba dia. Mahram dia lah siapa dia mahram? Ialah perempuan yang haram nikah dengan dia. Boleh lihat. Tu. Melainkan kita lihat kepada perempuan, nah ada hajat. Tak apa, dia ada hajat. Apa dah hajat tak ada, tak payah lihat. Tu. Satu. Dan seperti melihat akan yang muda beliau, akan lelaki yang muda beliau. Apa muda beliau? Laki-laki yang tak ada janggut. Laki-laki yang tak ada janggut, tak ada misah, muka cantik supaya perempuan. Baru tengok dia, buat perhati, tu. Jaga sikit tu, bahaya. Sabit tu tidur dua orang tu tengok tu weh. Ni tidur dua orang ni. Nama duk peluk. Peluk, dakak kau ni. Tu habis bicara kau. Ni. Tu. Leh gitu tu. Tidur tak leh tu. Nah, kau buat kelola main nampak muda beliau, nampak janggut tak ada. Nampak misai tak ada peluk dia. Siung dia pula. Ni, dosa supaya betina tu. Sebab tu tidur tak boleh tidur dua orang kata tak boleh tu. Syarak tak bagi. Nah, syarak tak bagi. Nah, tak boleh tidur dua orang tengok tidur siapa weh. Tak boleh tu. Jaga baik. Nah. Dia kan no laki sama laki. Ya ada berlaku laki-laki. Kalau kita tempat arak dia marah benar. Marah benar kalau duduk berjalan dengan laki duduk berdakak duduk marah benar. Tapi duduk tepat sekali. Tempat yang satu. Macam gerai kita tahu macam kisi panjang ataupun katil. Katil tidur kita pergi duduk cakap atas katil. Marah benar. Allah, katil dia tahu bahaya benar ni. Marah benar. Nak cakap sama laki-laki ni kena duduk suku. Mu katil aku. Mu tempat tidur mu tempat tidur aku. Kalau katil tu duduk cakap duduk saja. Marah. Dia jaga sebelum ada hujan turun. Cadang payung sebelum ada hujan. Dah hujan turun nak jaga tak boleh dah. Itu melihatkan muda beliau. Melihat dengan syahwat dengan keinginan, itu haram. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki yang manis sekali, yang duduk sekali dengan dia, yang tinggal dengan dia tu, melihat aurat laki-laki, maka lazimkan olehmu, tetapkan olehmu akan melihara mata engkau. Jaga baik. Lazimmu akan melihara mata engkau. Jangan tengok yang perempuan yang lain ada isteri, muda beliau, jangan tengok perhati sangat. Nah, habis hidup pondok jangan tidur dua orang. Dengan budak-budak jangan tidur. Nak tidur, nak suku-suku, mu seorang, ku seorang. Tak boleh tidur dua orang tu bahaya. Nah, biar pergi sejuk lah ni. Sekarang bertokar tu. Bahaya. Bahaya tu. Ya syaitan kita duduk dua orang, syaitan yang ketiga. Nah, syaitan yang ketiga. Lepas tu nak jaga. Jaga molek. Tidur nampak tu bahaya. Tidur seorang lah. Tidur seorang. Tu takut lah. Takut tidur banyak orang. Jaga dah tu. Lepas tu kalau limut satu tidur dua, jangan tu. Ataupun totok satu tidur dua, tak ada. Totok amba yang satu tidur dua orang duk selimut, tak boleh. Jaga baik tu. Nah. Tapi hak mana Allah Ta'ala larang, hak tu lah manusia nak buat. Dari manusia lagu tu kejadian dia. Hak mana Allah Ta'ala larang, hak tu buat. Hak mana guru yang larang, hak tu yang buat. Ni balik lagi kena tengok pondok anak pondok ni nak ida nak ni beragang lah dah. Bahaya. Ingat baik tu. Lepas tu bahkan kita tilik dengan syahwat tak boleh dah. Lepas tu kita pergi
tidur sama dia, syarat marah lagi. Walaupun kita tidur saja ya, tapi syarat marah. Syarat cemburu, syarat tu cemburu. Kata cemburu. Pasal apa tu kena jaga? Kerana firman Allah Ta'ala. Pasal apa jagakan daripada mata tadi tiap-tiap melihat punya haram? Pasal apa melihara? Kerana firman Allah Ta'ala. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Suratun Nur ayat rakam 30. Artinya, bersabda olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekalian yang beriman, bagi sekalian orang yang beriman. Sabda macam mana? Sabda macam ni. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu. Pejam-pejam, takluk dah pejam. Daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya barang. Bagi daripada barang yang tiada harus bagi kamu, tak harus melihat melihatnya barang. Perkara ia tak harus mata melihat, ia haram mata melihat, pejamkanlah. Apabila pejam, nas memejam oleh mereka itu. Nas memejam oleh mereka itu sekalian beriman, akan segala mata mereka itu sekalian beriman. Itu orang beriman. Yang mana Nabi sabda suruh pejam, selalulah perkara yang haram dia selalu pejam. Apa pejam? Dia tak lihat kepada benda yang haram. Dan suruh olehmu akan mereka itu sekalian beriman, hei Muhammad, menyuruh suruh dengan melihara farat mereka itu sekalian beriman. Apabila dapat dia pelihara, jagakan farat mereka itu, nas melihara mereka itu sekalian beriman, akan segala farat mereka itu sekalian beriman. Dia dapat jaga farat dia, dapat jaga melihara daripada barang yang haram, dikerjakan dengan barang. Maka farat kita ni, kalau tina farat hak laki zakat, Nabi jamin siapa dia boleh jaga farat dia atas dunia, aku jamin dia masuk syurga. Jangan letak tempat yang haram, aku jamin dia masuk syurga. Nabi kata boleh jaga farat dia, boleh jaga zakat dia daripada jatuh kerana benda-benda haram, daripada berzina, daripada apa-apa lagi lah tu. Maka Nabi kata, aku jamin, kata kamu ni masuk dalam syurga. Tu farjun, farak-farak ni umumlah, sama ada hak laki ataupun hak perempuan. Tu. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu sekalian beriman. Jaga ni lebih baik. Dan yang demikian memelihara itu, yang dijagakan mata kita tak lihat tu, itu lebih baik daripada kita lihat. Jagakan farat kita pada sentuhkan benda haram, itu lebih baik daripada kita sentuhkan dia. Tu. Pasal apa kata lebih baik? Bahwasanya kerana bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu sekalian beriman, akan yang semacam dengan zahir bagi yang mengerja, bahwasanya yakni kerana bahwasa Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin, akan batin ni sebelah dalam, batin ni sebelah dalam bagi tubuh kita ni, batin ni dalam, sebelah dalam. Sebelah batin yang mengerja, batin yang mengerjakan mereka itu akan yang tu batin bagi perkara yang mengerjakan mereka sekalian iman, akan dia akan yang akan perkara tu.
Mengetahui semacam dengan zahir bagi yang mengerja mereka tekan dia. Allah Ta'ala tahu yang batin apa saja yang kita kerja, sama dengan yang tahu yang zahir. Tu. Ada pun kita dapat tahu yang zahir ni ya. Hak mana zahir kita dapat tahu, tapi hak yang batin ni kita tak tahu. Hak yang diri kita tahu, hak orang lain kita tak tahu. Tapi Allah tahu zahir dan batin sama ya. Hati kita buat apa, zahir kita buat apa, maka sama bagi Allah Ta'ala tahu sama ya. Bukan tu hak zahir Allah tahu lebih kuat dah yang batin. Tak, hak yang dalam pun sama juga dengan hak zahir. Itu ilmu Allah. Apabila Allah Ta'ala tahu begitu, maka membalas ia ya Allah akan mereka itu sekalian yang beriman atas yang mengerjakan akan dia, atas perkara yang telah mengerjakan akan dia tu. Apa saja dia buat, Allah balas tu mengikutkan apa yang dia kerja. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jika adalah kerja benda baik, maka Allah balas ke benda baik. Dan jika adalah kerja ke benda jahat, maka Allah Ta'ala akan balas benda jahat. Itu makna membalas ia atas mereka itu atasnya tu. Membalas ya Allah akan mereka itu atasnya, ni atas yang mengerjakan. Ada pada ayat ini kullil mu'minin ni mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Dalam ayat ini ni untuk kita dapat pengajaran yang baik tu, mengajar kelakuan yang baik, iaitu pengajaran bagi sifat yang baik, dan memberitahu dan menakutkan. Kelakuan yang baik patut bagi kita pejamkan mata kita pada tengok ke benda haram. Dan memberitahu pula bahawasanya apa saja yang kita kerja zahir batin Allah dapat tahu semua. Dan menakutkan kita, ingat baik, bukan sahaja Allah Ta'ala tahu hak zahir saja, bahkan hak batin kamu apa duk niat tu Allah Ta'ala tahu juga. Itu menakutikan. Maka tidak ada jalan lah kita nak lari daripada sifat mengetahui Allah Ta'ala. Tak habis kita nak lari. Kau lari, masih dekat. Lari kita perasaan kita rasakan jauh pelarian kita, tapi memangnya masih dekat dengan Allah. Dengan ilmu Allah dekat dengan kita. Itu dia. Maka ada pun mengajar adab, maka firman-Nya Allah, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika.